Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan sambungan bacaan kitab Munyatul Musalli, sambungan muka surat 23. Bagian dari kitab lah, muka surat 23, masih dalam perbincangan rukun-rukun solat. Jadi minggu lepas kita berhenti pada rukun yang ke-7, sujud 2 kali. Jadi kita sambung pada malam ini rukun yang ke-8, iaitu duduk antara 2 sujud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam solat ada beberapa jenis duduk. Ada beberapa jenis duduk. Yang pertama, duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Sebab sujud 2 kali, nak bagi jadi 2 kali kena ada duduk dulu. Kalau tidak ada duduk, tidak ada 2 sujud lah tuan-tuan. Nak bagi jadi 2 kali sujud, kena ada pemisah antara 2 sujud ini dengan satu perbuatan lain. Maka perbuatan itu dinamakan duduk antara 2 sujud. Satu. Yang kedua, duduk istirahah. Duduk istirahah ini dalam rakaat yang kita tidak ada tasyahud, pada rakaat pertama ataupun yang ketiga nak pergi yang keempat, sebelum kita bangun tu kita duduk sekejap. Nama duduk istirahah. Yang ni lebih pendek daripada duduk antara 2 sujud. Duduk yang ketiga ialah duduk tasyahud akhir, ataupun disebut oleh orang kita hari ini tahiyat akhir. Baik, itu tempat-tempat duduk dalam solat. Kemudian duduk pula ada 2 cara biasanya. Yang pertama nama dia iftirash. Iftirash. Iftirash adalah kita duduk di atas tapak kaki kiri dengan kita memacak tapak kaki kanan. Pacak tapak kaki kanan bagi yang boleh pacak, yang tak boleh pacak boleh lepas. Tapi duduk tu atas tapak kaki kiri. Saya sebut sebiji-sebiji. Duduk atas tapak kaki kiri. Itulah duduk iftirash yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak solat bukan boleh ikut kita. Kita kena ikut Tuan punya syariat. Tuan punya syariat siapa? Nabi Muhammad. Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli.
hendaklah kamu solat sebagaimana kamu melihat aku solat. Sahabat-sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi melihat. Kita tidak melihat, kita disebut sebagai mengetahui. Nah, solatlah kamu sebagaimana kamu tahu macam mana aku solat. Tahu macam mana? Daripada hadis-hadis yang sampai kepada kita, yang dihimpun oleh ulama-ulama. Jadi nak duduk ni ibadah, bukan duduk saja. Duduk saja ikut kita, duduk macam mana pun. Ni duduk ni ibadah, kena ikut cara Nabi lah. Duduk atas tapak kaki kiri. Yang kita pergi duduk atas dua-dua tapak tu siapa suruh? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, banyak ni duduk atas dua tapak. Ni kiri, ni kanan, silang kot tu, punggung duduk tengah. Tu lah. Boleh hati ni. Tengok lagi. Hari ni malam ni betul lah. Solat isyak lagi betul semua. Ustaz sebut dah, malam esok lupa pula. Melayu mudah, lupa. Nabi tak ajak duduk gitu. Tapak kaki kiri sahaja, yang kanan pergi pacak kot tu kalau boleh pacak. Dah go out, go out. Tak boleh pacak, go out. Kena kambing pula, nasi Arab, tak boleh pacak dah. Kena lepas pun tak apa, tapi tapak kaki kanan tidak duduk atas punggung kita. Punggung kita tak duduk atas tapak kaki kanan. Hanya duduk atas tapak kaki kiri. Perbetulkan solat. Cara duduk iftirash. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, maknanya kalau kita duduk atas tapak kaki kiri, ngaji dah tu. Mana kita mengaji, dapatkan ilmu untuk kita solat tu. Siapa-siapa duduk atas dua tapak kaki kanan dan kiri, pergi letak punggung tengah-tengah, tak mengaji dah tu. Jadi tu imam pula jengkreng, tu imam le. Nah, duduk dua ini. Tu imam dia kena bagi betul. Nah, solat bagi sempurna. Tidak orang akan komen nanti duduk pun tak betul, iftirash pun tak betul. Macam mana tu imam? Okey, saya ulang semula lah. Duduk iftirash, duduk di atas tapak kaki kiri, hak kanan pacak kalau mampu, afdal. Kalau tak mampu tak apalah, dah sakit. Tengok Quran. Kalau kapek tebal boleh. Kalau kapek nipis tak boleh. Saya hak tebal-tebal boleh. Nah, jenis atas simen nipis saya tak boleh lipat kaki saya. Sebab tu kadang kala saya lipat, kadang saya tidak lipat, jadi lepat. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia bila kena go out ni payah. Go out. Ustaz-ustaz ni dua penyakit ya. Yang pertama go out, yang kedua kencing manis. Itu banyak ustaz. Sebab apa? Makan siapa jamu? AJK masjid. AJK masjid jangan duk jamu masjid ni, Masjid Bukhari. Tak pernah jamu. Saya lah, orang lain saya tak tahu. Tuan-tuan, tak payah jamu, biar dia makan sendiri. Dia sakit, dia punya pasal, bukan kerana pasal kita. Baik. Itu duduk iftirash. Baik, kita sebut terus. Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, nanti nak yang ke-11 kita sebut terus tuan-tuan. Duduk tawarruk ialah duduk kita tak duduk di atas tapak kaki kiri, kita tak duduk di atas tapak kaki kanan, kita duduk atas punggung kita sendiri. Tapak kaki kiri kita huluk pi bawah kaki kanan, tapak kaki kanan kita lipat bagi yang mampu. Pastikan anak jadi menghadap kiblat. Tak mampu tak apa, tidak wajib lipat ini, sunat. Mana tapak kaki yang kiri jolok keluar di bawah betis kaki kanan, tapak kaki kanan kita lipat, punggung kita atas ni lah, atas lantai. Itulah nama dia tawarruk. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam mazhab Syafi'i kita fokus. Mazhab Syafi'i, mazhab lain tu biar dia lah. Nah, kita fokus mazhab kita. Dia kita duduk mana-mana pun boleh, tuan-tuan.
Duduk tahiyat awal ke, duduk antara dua sujud ke, kita nak tawarruk boleh, kita nak iftirash pun boleh, tapi afdal iftirash. Kalau tahiyat awal, tasyahud awal, duduk antara dua sujud dan sebagainya, afdal iftirash, duduk tahiyat awal tu lah. Tahiyat akhir pun kalau kita nak iftirash pun boleh. Tahiyat akhir kita nak duduk macam duduk tahiyat awal boleh, tapi afdal dalam mazhab Syafi'i duduk secara tawarruk tahiyat akhir bagi yang mampu. Bermakna kalau kita tak mampu duduk tawarruk, sama ada kita sakit dan sebagainya ataupun tubuh kita besar, kita nak tawarruk tu tak boleh, jadi mengoh tuan-tuan. Lebih-lebih lagi solat dalam solat jamaah pula, kita nak tawarruk tu, hak sebelah kita ni 30 kilo tubuh, kita 89. Nah, hak sebelah ni 30 kilo, kita pergi tawarruk, landing atas tapak kaki dia patah tu, jengkreng. Nah, sebab tu bila tubuh kita besar, kalau kita solat jamaah di masjid, jangan tawarruk lah masa solat tahiyat akhir, duduk macam tahiyat awal, iftirash. Lebih afdal bagi kita daripada kita duduk menyengit, duduk atas member sebelah dekat nak patah kaki, duduk menyumpah celaka palung dan hati. Nah, kena cerdik solat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dalam mazhab Syafi'i, duduk tahiyat awal afdal secara iftirash, hak tersebut ni. Duduk tahiyat akhir afdal duduk secara tawarruk. Bagi solat yang mana? Bagi solat yang ada tahiyat awal. Saya ulang semula, bagi solat yang mana? Bagi solat yang ada tasyahud awal ataupun tahiyat awal. Apa dia solat yang ada tahiyat awal? Maghrib ada tahiyat awal, Isya ada tahiyat awal, apa dia Zuhur, Asar, hak jenis 3-4 rakaat, dia mesti ada tahiyat awal dalam solat fardu. Solat sunat walaupun kita buat 4 tidak ada tahiyat awal, buat 3 tidak ada tahiyat awal. Kita nak witir 3 direct, tak ada tahiyat awal. Nak buat 4 direct solat tasbih, tak ada tahiyat awal. Tapi kalau solat fardu, kalau yang 3 mesti ada tahiyat awal, tapi dia bukan rukun, sunat abad, kita akan bincang kemudian, tuan-tuan. Kemudian solat 4 rakaat. Tapi solat 2 rakaat, contoh solat subuh, solat maghrib, solat Jumaat, solat sunat yang kita buat 2 rakaat, maka pendapat yang terpilih duduk iftirash sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Pendapat terpilih dalam mazhab Syafi'i duduk macam tahiyat awal. Hak solat subuh tu duduk macam tahiyat awal. Yang solat sunat biasa tu duduk macam tahiyat awal. Yang solat Jumaat tu duduk macam tahiyat awal. Pendapat terpilih. Tapi kita rata-rata di Malaysia duduk tawarruk, tak ada masalah. Duduk tawarruk sudah jadi duduk yang kita pilih di Malaysia ni. Pi mana pun, solat subuh ke, solat qausar ke, solat sunat ke, solat 3 rakaat ke, solat 4 rakaat ke, kita tahiyat akhir tawarruk, tak apa, okey. Tapi pendapat terpilih dalam mazhab ialah duduk iftirash. Bermakna kalau ada orang duduk iftirash solat subuh, tak apa. Nah, duduk iftirash dalam solat tarawih, kan dua dia duduk iftirash je, okey, tak ada hal apa-apa. Kita nak maklumkan tidak ada hal apa-apa. Nah, sebab tu kita nak mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita terikat dengan apa kita buat. Bila orang lain buat lain pada kita, kita jadi pelik. Kita pun kata apa? Wahabi, jengkreng. Itu suka kata kau orang, dia tak mengaji habis. Syafi'i, Wahabi kok mana? Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tetapi kalau kita, contoh, kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan kita kena sujud sahwi. Contoh, kita tak duduk tahiyat awal, sunat abad, nanti kita kena sujud sahwi.
ataupun kita tak baca kunut dalam solat subuh, dalam mazhab Syafi'i kena sujud sahwi. Baik, bila kita nak sujud sahwi, tahiyat akhir kita iftirash, jangan tawarruk. Nah, hak ni afdal iftirash, duduk macam tahiyat awal, jangan duduk tawarruk. Bukan kata tidak sah, sah, tapi hak afdal iftirash. Sebab apa? Sebab duduk iftirash, duduk kedudukan tahiyat awal kita buat duduk di atas tapak kaki kiri, dia memudahkan kita nak bergerak selepas daripada itu. Sebab kita tahiyat awal, kalau kita duduk antara dua sujud, kita nak gerak pergi sujud kedua pula, jadi memudahkan kita bergerak. Itu iftirash. Kalau kita tawarruk, kita nak gerak, kita kena sengit dulu baru turun, jadi payah. Jadi iftirash dia memudahkan. Nah, oleh kerana kita nak sujud sahwi, sebab kita ada terlupa tadi ni nak sujud sahwi, maka kalau kita tawarruk boleh, tapi nak sujud tu kena bergerak dulu baru sujud, jadi payah. Maka duduklah iftirash. Tuan-tuan, prima muslimat yang dirahmati sekalian, tu tujuan duduk iftirash. Kena tahu tujuan. Kenapa kita duduk macam ni? Kenapa kita duduk macam ni dalam solat? Kena tahu tujuan dia. Sebab itu bila kita datang solat lewat, imam, contoh kita terlepas satu rakaat dengan imam, bermakna bila imam tahiyat akhir dia duduk tawarruk, kita kena tambah lagi satu. Bila kita kena tambah lagi satu, jangan duduk tawarruk, kita duduk iftirash. Sebab apa? Lepas tu imam bagi salam, kita nak bangun pula sambung, memudahkan kita bangun. Kalau kita tawarruk, payah nak bangun, nak pula badan kita besar pula, nak gerak, nak bangun tu payah. Ada faham? Kena tahu kenapa kita duduk tawarruk dan kenapa kita duduk iftirash. Baik, tuan-tuan, prima dan muslimat yang dirahmati, itu satu. Yang kedua, kenapakah solat yang ada tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam mazhab Syafi'i ni, dia afdal tahiyat awal duduk iftirash, tahiyat akhir duduk tawarruk. Tapi solat subuh hak tidak ada tahiyat awal, dia pendapat terpilih duduk iftirash. Sebab apa? Sebab duduk itu yang pertama boleh mengingatkan kita yang solat, kita berada di rakaat yang keberapa. Makna kalau kita iftirash, tahu dah ni tahiyat awal, mana kita kena tambah lagi. Kalau maghrib tambah lagi satu, kalau 4 tambah lagi 2. Kita tahu dah kedudukan kita tu di mana. Kalau kita tawarruk, kalau kita jadi macam terlupa, aku tahiyat awal akhir tapi duduk tawarruk, tahiyat akhir ni, jadi kita tahu dah kita duduk tahiyat akhir. Tu tujuan kita bezakan duduk tahiyat awal iftirash dan tahiyat akhir dengan tawarruk. Itu untuk kita sendiri. Nah, kemudian untuk makmum yang datang lewat, yang masbuk, dia datang tengok tu imam tengah tahiyat. Bila dia tengok tu imam iftirash, dia tahu dah imam sedang tahiyat awal. Kalau dia tengok tu imam tawarruk, dia tahu dah imam sedang duduk tahiyat akhir. Nah, tetapi saya nak maklumkan, bila kita masuk masjid, apapun kedudukan imam, sama ada dia duduk iftirash ataupun dia duduk tawarruk, maka kita cepat-cepat masuk saf dan takbir Allahu Akbar. Kita niat solat dan ikut imam, terus kita duduk iftirash sama dengan tu imam. Jangan tunggu imam naik dulu kita masuk. Tak apa, tahiyat awal. Tahiyat awal tak apa, tunggu diri. Nah, sehingga imam bangun Allahu Akbar, baru dia takbir Allahu Akbar. Betul atau tidak? Tu tak ngaji semua ni. Nabi sebut bila kamu masuk ke masjid surau tempat solat jamaah, hendaklah kamu ikut imam di mana dia berada. Dia sedang berdiri, kita sambung berdiri. Dia sedang rukuk, kita rukuk. Dia sedang duduk, kita duduk. Jangan tunggu banyak, tunggu. Sebab dia kata dekat yang kalau tunggu pun bukan dapat rakaat, biar imam naik dulu. Kita datang sama-sama, saya takbir Allahu Akbar, saya turun, ni hak sebelah ni, relax lu, betul baju.
Lama juga tu imam baru duduk tahiyat awal. Dia boleh duduk berdiri sampai bangun Allah Akbar baru dia takbir. Nak kata bodoh pun payah. Rugi tuan-tuan. Memang kita tak dapat rakaat, tapi kita dapat pahala di situ. Kalau pahala tu bentuk duit lah, kita datang tu tengok 50 takbir terus Allahu Akbar tu. Tu orang. Cikgu sampai abang lari tu duduk sini ya. Takkan dia seorang kesian ke dia. Tak boleh ulang tukar-tukar. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang jangan buat gitu lepas ni hak ngaji ni. Masuk saja imam di mana pun takbir ikut. Dapat tak dapat tu lain cerita, pahala tu tak dapat. Rakaat memang tak dapat sebab lepas rukuk dah. Jangan tunggu. Takut kita masuk kita tak biasa dengan tu imam tu. Tak biasa dengan dia. Dia jenis sakit, tak boleh nak tawarruk. Kita tengok dia tahiyat awal, tunggu dulu. Tunggu elok. Assalamualaikum warahmatullahi jengkreng. Okey ya. Tak apa suruh tunggu. Tu imam boleh duduk iftirash, boleh duduk tawarruk. Kita tak tahu walaupun dia iftirash, mungkin tahiyat akhir, mungkin dia sakit tak boleh sengit. Tuan-tuan, sebab itu kita takbir terus, jangan tunggu. Kalau dia sihat sekalipun, dia iftirash dekat tahiyat awal sekalipun, terus kita takbir. Jangan tunggu sampai dia bangun baru kita nak takbir, rugi sangat-sangat. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, mana tujuan untuk membezakan antara tahiyat awal dan tahiyat akhir, biar orang tahu. Duduk gini tahiyat awal, duduk gini tahiyat akhir, macam tu. Okey, selesai. Baik, kita cuba masuk tengok rukun yang ke-8. Iaitu dilakukan duduk antara dua sujud ni, iaitu dilakukan duduk antara dua sujud dengan tamak ninah, walaupun bagi solat sunat. Syarat pertama untuk sah duduk antara dua sujud mesti ada tamak ninah. Tak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada berhenti walaupun sekejap. Tidak ada. Tidak sah. Main sambung. Macam kita sebut minggu lepas, macam ayam patuk itu tidak ada berhenti. Begitu. Kena ada Allahu Akbar, berhenti sah. Allahu Akbar, berhenti sah. Allahu Akbar, itulah nama dia tamak ninah. Berhenti sebentar. Sekurang-kurang boleh sebut kalimah subhanallah gitu. Baik, itu syarat pertama, mesti ada tamak ninah. Solat sunat sama, solat fardu sama. Tak boleh kita kata solat sunat je. Sunat tak boleh, tak sah kalau kita buat. Yang kedua syarat dia, jangan dipanjangkan duduknya. Demikian juga pada i'tidal, kerana kedua-duanya merupakan rukun yang pendek. Jadi dalam solat ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek ialah i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Sebab rukun, kedua-dua rukun ini, dia bukan maksud, tidak ada maksud pun, dia cuma untuk membezakan saja. Mana kalau rukuk dia nak bezakan kita bukan diri, bukan sujud. Kalau kita i'tidal, dia nak membezakan kita sekarang bukan rukuk dan bukan sujud, sah ya. Duduk antara dua sujud nak membezakan, nak bagi pisah antara, nak bagi jadi dua kali sujud, maka tak dapat, tidak ada jalan kecuali kita kena duduk sebentar, sujud semula, baru jadi dua kali. Maka rukun ini tidak dimaksudkan rukun, kata ulama, sebab itu dia pendek. Bila dia pendek, kita tak boleh duduk tu lebih panjang daripada rukun sujud. Tak boleh ya. Kita sujud pendek, duduk antara dua sujud tu lama, berat. Sujud Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la, sekali ya kita pun Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Hak mana panjang? Sujud ke duduk? Jengkreng.
Bila duduk antara dua sujud lebih panjang daripada sujud, habis hari tau. Tak boleh panjang, tuan-tuan. Nah, dia tak boleh panjang daripada sujud sebab dia rukun pendek. Macam mana rukun pendek lebih panjang daripada sujud, sedangkan sujud tu rukun panjang. Boleh ingat? Nah, bila nak duduk antara dua sujud tu boleh ingat. Makna kalau kita baca pendek, Allahu Akbar sujud, Subhana Rabbiyal A'la saja pendek. Kita Allahu Akbar, Rabbighfirli, Allahu Akbar, sudah. Oh, dia jadi stabil. Ni sujud baca Subhana Rabbiyal A'la sekali, duduk tu baca panjang. Jadi mesti hak duduk tu lebih panjang daripada sujud. Macam tu. Nah, dia duduk tu sekadar Rabbighfirli pun okey dah. Tak baca pun tak apa. Dia sunat bukan rukun, tapi kuranglah pahala, rugilah. Tempat tu tempat berdoa, Rabbighfirli tu doa. Nah, nanti kita bahas dalam sunat. Saya tak nak bahas sunat dalam bila mengajak bab rukun, fokus bab rukun. Hak sunat hang tunggu tempat dia. Nah, okey. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, disunatkan meletakkan dua tapak tangan di atas lututnya dengan mengunjurkan semua jarinya, dan disunatkan juga duduk istirahat selepas sujud yang kedua bila hendak berdiri daripadanya, dan menekan di atas tapak tangan apabila hendak berdiri. Oleh kerana kita saya sebut dulu, nanti masuk bab dia kita ulah mula. Nah, baik, jadi kata dia bila kita duduk antara dua sujud, tangan kita tu nak letak di mana? Maka tangan kita letaklah di atas kedua paha kita, agak-agak hujung jari ni sama-sama dengan hujung lutut. Jangan bagi lebih pada lutut, jangan bagi atas pada lutut. Nah, agak-agak seiring gitu. Ni jari, ni kepala lutut, seiring. Tu cara kita letak tangan masa kita duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat lain pula, hak belah ni dia lain pula ni. Nah, tak masuk lagi. Hak ni tak duduk antara dua sujud dulu. Macam tu. Baik. Duduk istirahat, nanti kita nak bangun kat kedua. Sebelum kita bangun duduk bangun. Duduk dia sama dengan duduk antara dua sujud. Kemudian sunat, kita tekan tapak tangan waktu kita nak naik. Buat macam lain pun boleh, tapi hak elok tekanlah. Nah. Baik, kita duduk antara dua sujud. Ini yang lebih gini, yang tak apa. Ini jari kita tersujud. Bila kita nak ada kalau jadi yang mahal. Tu jadi tu ada gitu baru kita. Jadi ditekan bawah. Tapi yang dianjurkan disunatkan pada kita tekan tapak tangan. Macam tu lah. Yang tu baru bukan kata wajib, afdal sunat. Kita bangun gunakan dua tapak tangan, jangan tekan paha. Boleh, tapi tidak perlu. Yang sunat ialah kita menekan dua tapak tangan masa kita nak bangun ke rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga pun sama lah, daripada kita tahiyat sama je. Okey. Habis tentang duduk antara dua sujud secara istirahat.